Oh ya ke? Di sana itu. Dan kebanyakan produk tenusu kita daripada New Zealand dan sebagainya tu adalah daripada koperasi. Okey. Baik Cik Zaid. Baik, menarik. Itu baru sebahagian perkongsian usaha Institut Koperasi Malaysia IKMA dan usaha-usaha mereka. Tapi macam mana agaknya kalau masyarakat nak dapatkan maklumat, info berkaitan dengan IKMA? Ya, betul. Jadi DJ Dok, kita sebenarnya satunya kita boleh lihat kita punya website kita lah. www.ikma.edu.my. Dekat situ kita lampirkan semua ada. Kita lampirkan orang kata program-program kita lah. Tetapi kita juga ada di cawangan kita ataupun kita kenali sebagai zon. Di Sabah kita di Kota Kinabalu, di IKMA kita di Sarawak di Kuching. Di sebelah pantai timur kita ada dua, satunya di Kuantan dan satu lagi di Kuala Terengganu, cawangan kecil kita baru buka tahun ni. Kemudian di sebelah utara kita ada di Alor-Setar, Kedah, dan di tengah kita ada di pejabat kita lah, kita kenal di sebagai zon tengah. Dan di selatan di Johor Bahru. Dan satu yang baru juga kita tumbuhkan di cawangan kecil kita di Ipoh lah, yang mana untuk kita tackle koperasi-koperasi yang ada di setiap negeri ataupun di kawasan tersebut. Baik. Jadi kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada TikTok dan juga kita ada YouTube lah. DJ Lok boleh cari je Institut Koperasi Malaysia atau IKMA, insya-Allah dapat maklumat-maklumat terbaik dan terkini Institut Koperasi Malaysia. Untuk hari ini terima kasih banyak Cik Zaid. Sama-sama yang panjang lebar, alhamdulillah. Tapi kita semua fahamlah apa yang berlaku di IKMA kan. Lagi insya-Allah untuk meneruskan pembangunan modal insan dan juga kelangsungan 100 tahun kita harap lebih beratus-ratus tahun akan datang memberi manfaat kepada masyarakat insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian kita untuk suara kemanusiaan pula. Mesra Koperasi yang dibawakan oleh Angkasa. Tamu kita hari ini dari Institut Koperasi Malaysia IKMA. Sekaligus menutup Try Warna Pagi untuk hari ini. Terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan kami. Mohon maaf sebarang kekurangan, kami mohon undur dirilah. InsyaAllah. Yati teruskan kekuasaan aspirasi 10.1 sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara mesra koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 03-7800-7800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim Infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi Skim Infak Lil Wakaf Angkasa 03-78846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kuatan Merdeka mahu generasi akan datang terus memelihara perpaduan dan kepelbagaian masyarakat yang menjadi kekuatan Malaysia demi kemakmuran, kesejahteraan serta keamanan negara. Justru Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, kepelbagaian dan perpaduan yang menjadi asas pembentukan negara perlu menjadi wadah yang diwariskan kepada generasi muda. Tan Sri Anwar yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 turut berkata, Malaysia dizahirkan daripada kepelbagaian masyarakatnya yang memperjuangkan kemerdekaan secara bersama serta berlandaskan perpaduan. Hutan simpan pasuh seluas 1,800 hektar akan dibangunkan sebagai tapak penyelidikan antarabangsa hasil kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRAME. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, ia merupakan hutan simpan yang belum pernah diterokai selain memiliki pelbagai hidupan serta tanaman liar yang sesuai untuk penyelidikan universiti tempatan dan luar negara. Selain itu, ujar beliau, pihak FRAME menyediakan peruntukan kira-kira RM5.5 juta dan kerajaan negeri turut mencadangkan beberapa aktiviti seperti larian antarabangsa bagi menggalakkan lebih ramai mengenali keunikan hutan simpan pasuh pada masa akan datang.
Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menerima anugerah perdana tokoh penulis diraja daripada Anugerah Buku Negara untuk buku baginda berjudul Striving for Inclusive Development from Bangkok to a Modern Malaysian State. Anugerah itu disampaikan oleh Pro-Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zohadi Barodai pada majlis yang diadakan di Dewan Besar UPM Sedang Selangor. Sementara itu, Sultan Nazrin bertitah buku kedua baginda yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2019 itu menghamparkan penemuan kajian mengenai pencapaian kemajuan Malaysia berdasarkan analisis komprehensif data-data ekonomi dan sosial dalam tempoh 150 tahun bermula dari Perjanjian Bangkok pada tahun 1874. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 24 Julai dalam tahun 2015, dokumentari TV Hanya Engkau Aku Sembah telah dilancarkan oleh Yang Amat Dihormati Datuk Setia Haji Muhammad Azib bin Muhammad Isa, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS di Shah Alam Selangor. Dokumentari ini merupakan hasil kerjasama pihak MAIS dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Radio Television Malaysia RTM. Dokumentari sebanyak 20 episod dengan jangka masa 30 minit ini disiarkan pada setiap hari Sabtu di saluran RTM. Ia diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai agama Islam sebagai agama toleransi kepada masyarakat terutamanya bukan Islam, di samping mengurangkan persepsi negatif terhadap agama Islam selain memperkenalkan peranan dan tanggungjawab pihak MAIS. Sesungguhnya, penerbitan dokumentari ini akan menjadi panduan kepada saudara baharu, khasnya dan umat Islam amnya untuk lebih mengenali kewujudan Allah SWT di samping membimbing umat Islam terus beristiqamah dengan ajaran Islam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Dalam usaha menjaga kebajikan dan memupuk semangat keusahawanan di kalangan pemandu teksi melalui industri teksi dan kereta sewa yang lebih terbuka dan mampan, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD membuka permohonan lesen teksi individu kepada individu awam yang berminat. Maklumat lanjut mengenai syarat permohonan boleh didapati dan dimuat turun di laman portal rasmi APAD iaitu www.apad.gov.my atau hadir terus ke pejabat APAD yang berhampiran. Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 Disember 2022. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan, Agensi Pengangkutan Awam Darat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling utama terhadapku pada hari kiamat ialah manusia yang banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah akan berselawat terhadapnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tak kira mana anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di Radio IKIM untuk perkongsian hari ini, hari Khamis untuk aspirasi 10.1 edisi tanggal 25 Ogos 2022 bersamaan dengan hari ini 27 Muharram 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam keberkatan dan kasih sayang Allah SWT untuk semua rakan pendengar IKIM yang tak pernah jemu bersama dengan kami, tak berbelah bagi kasih anda kepada kami. Terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi bersama dengan Luqman dan juga Sufian. Terima kasih pada mereka berdua untuk celoteh mereka yang pastinya celoteh tersebut memberikan impak insya-Allah untuk mengisi hati-hati kita, untuk mendalamkan lagi ilmu kita insya-Allah dan juga dibekalkan juga dengan hiburan-hiburan mendidik minda insya-Allah. Dan bersama dengan Yati hari ini hari Khamis sebagai kita bersama menerusi perkongsian Majlis Ilmu. Kejap lagi kita nak bersama-sama dalam pengajian tahsin ibadah. Kita nak berkongsi bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk sambungan pengajian dalam Amatan Zubaid insya-Allah untuk himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Kita akan sampai ke bait yang ke-527. Insya-Allah untuk kita sama-sama ikuti perkongsiannya sebentar saja lagi di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di keseluruh platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita berhibur seketika awal pagi ini untuk bersama dengan hiburan pertama sebagai pembuka tirai untuk aspirasi 10.1 edisi Khamis. Kita ada lagu inspirasi daripada Halim Ahmad menerusi lagunya Perindu Wahyu Tuhan. Moga-moga kita sentiasa menjadi perindu wahyu Tuhan. Saban hari paling kurang satu muka surat kita bacakan ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quranul Karim insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersamakan saya Nur Hayati Paradi. Izinkan aku mengutip sisa-sisa kebodohan, dapat ku titip sebagai pesanan, bimbang aku kan kegelinciran. Izinkan aku untuk menguis cintamu sedalamnya, agar nikmat mencintamu ku rasa, agar dapat ku hidup harum syurga. Di hadapanku ada yang menggoyah, yang bisa membuat aku rebah. Maha cinta
jasad dan firasat aku terpandu Maha cinta. Jangan kau butakan ku dengan perasaan sehingga buntu tak tahu memilih jalan. Pudar ketulusan hati seorang insan. Perindu wahyu Tuhan, izinkan aku untuk menguis cintamu sedalamnya, agar nikmat mencintamu ku rasa, agar dapat ku hidup harum surga. Di hadapanku ada yang menggoyah, yang bisa membuat aku rebah. Maha cinta, biar pesonaku padamu lebih dulu, sebelum ada yang datang mengetuk pintu. Biar jasad dan firasat aku terpandu. Maha cinta, jangan kau butakan ku dengan perasaan sehingga buntu tak tahu memilih jalan. Pudar ketulusan hati seorang insan. Biar pesonaku padamu lebih dulu, sebelum ada yang datang mengetuk pintu. Biar jasad dan firasat aku terpandu. Maha cinta, jangan kau butakan ku dengan perasaan sehingga buntu tak tahu memilih jalan. Pudar ketulusan hati seorang insan. Perindu wahyu Tuhan, perindu wahyu Tuhan. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar akan terus setia bersama kami waktu ini untuk perkongsian kita jam pertama Aspirasi 11 edisi Khamis. Setiap hari Khamis pukul 10 pagi, 10.15 pagi kita bersama menerusi rancangan Tahsunan Ibadah. Dan Alhamdulillah waktu ini kita masih lagi bersama dengan tetamu tetap kita untuk Tahsunan Ibadah. Tak lain tak bukan, anda boleh ikuti perkongsiannya, saksikan di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Saat ini secara langsung kami bawakan kepada anda. Kita ada Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di Konti IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar. Kalau minggu lalu kita dalam sesi soal jawab, kali ini kita akan menyambung pengajian dalam Matan Zubat untuk bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. InsyaAllah kita akan sampai ke bait yang ke-527. Cuma ni Ustaz, sebelum tu kita mulakan dengan sedikit mukadimah pesan-pesan Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Encik Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar IKIM sekalian. Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Apabila Nabi mengajar kita berdoa,
untuk memohon syurga, Nabi SAW mengajar kita untuk mohonlah syurga Firdaus. Doalah meminta syurga dan doalah supaya diberikan syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi di dalam syurga. Maka begitulah halnya seseorang Muslim. Hendaklah dia memiliki dan mempunyai yang disebut sebagai himmah. Himmah. Cita-cita yang tinggi. Cumanya dalam mendefinisikan ataupun dalam mengenal apakah yang dimaksudkan sesuatu yang tinggi, maka manusia berbeza-beza. Ada manusia yang mendapat panduan, lalu dia mengenal hakikat sesuatu yang boleh dipanggil tinggi, boleh dipanggil hebat. Dengan manusia yang tidak mendapat panduan, tidak mendapat cahaya, lalu dia memandang tinggi ataupun melihat tinggi sesuatu yang sebenarnya tidak tinggi. Sesuatu yang sebenarnya bukan tinggi. Lalu dia menganggap dirinya mempunyai cita-cita yang tinggi. Malangnya dia salah dalam mengenal apakah hakikat sesuatu yang tinggi itu. Daripada segi agamanya, daripada segi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperkenalkan bahawasanya bahagia, tinggi, berjaya bagi seseorang manusia itu adalah apabila dia mendapat bahagia yang hakiki. Dia mendapat berjaya yang hakiki. Dia mendapat ketinggian yang hakiki, maka itulah sebenarnya ketinggian. Justru itu, maka kita atas muka bumi ini, kita inginkan ataupun kita doakan ataupun kita niatkan supaya kita dapat buat sesuatu yang lebih, sesuatu yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Imam Syafi'i, selalu saya pesan kepada para pelajar supaya satu orang pelajar ni dia perlu mempunyai himmah yang tinggi. Bukan setakat cita-citanya kalau dia habis belajar sekadar berkhidmat ajak anak dia saja ke, contoh dia, ataupun sekadar untuk orang tempatan, orang kampung dia sahaja. Kita perlu niat yang tinggi. Niat yang tinggi ni kalau kita tidak dapat merealisasikannya di alam nyata, diharapkan kita mendapat pahala. Itu maksud dia. Bukan kerana tamak dan rakus, tetapi ini adalah ajaran agama untuk kita niat. Apa yang kita boleh niat daripada kebaikan, maka kita niatkan. Kita doakan, kita mohonkan. Apakah keputusan Allah untuk niat kita, untuk doa kita, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Syafi'i berharap dan bercita-cita bahawasanya aku bercita-cita ilmu yang aku pelajari ini, ilmu yang ada pada aku dipelajari oleh semua manusia. Semua orang belajar ilmu yang aku ada. Semua orang. Kemudian setelah itu mereka tidak menisbahkan kepada aku walaupun satu huruf daripadanya. Maknanya mereka jadi anak murid aku, mereka belajar dengan aku, mereka baca kitab aku, mereka mengambil faedah daripada karangan-karanganku. Aku tidak peduli, aku tak kisah. Kalau mereka tak sebut pun, aku baca kitab Imam Syafi'i, aku dengar dari Syafi'i, ini perkataan Imam Syafi'i, aku tak peduli. Yang penting ilmu yang aku ada, mereka dapat manfaat daripadanya walaupun mereka tidak menyebut namaku ketika menyampaikannya. Ini adalah suatu ilmu yang tinggi ataupun ini suatu keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi
harapan yang tinggi, menggabungkan antara ingin supaya manfaatnya merata-rata, masyhur di seluruh dunia, tetapi dalam masa yang sama tiada siapa mengenali dia. Menggabungkan kedua-dua perkara ini adalah perkara yang sangat sukar, tetapi orang yang mempunyai himmah yang tinggi, dia boleh buat benda hebat ni. Ilmunya masyhur seluruh dunia, tapi tak ada seorang orang mau kenal dia. Itu doa dia, niat dia, tapi Allah Ta'ala kehendaki bahawa seluruh dunia mengenali beliau. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah, masya-Allah. Ini satu semangatlah Ustaz untuk kita belajar, sampaikan ilmu Ustaz kan, insya-Allah belajar daripada Imam Syafi'i. Ustaz, kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Untuk rakan pendengar bolehlah buka kitab kan, mana yang dengarkan menerusi radio di dalam talian ataupun yang dalam kenderaan boleh dengar. Insya-Allah kita akan boleh ikuti juga perkongsian ini di FB IKIM FM. Ustaz, kita mulakan dengan bab yang ke-527 untuk bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi di dalam bab haji. Ada beberapa lagi bait yang menyusul sehinggalah kita tamat kitab haji. Sekaligus kita akan tamat kitab berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Dan selepas bahasan berkaitan dengan ibadah akan menyusul berkaitan dengan muamalat. Kemudian munakahat, pernikahan dan seterusnya. Kita telah selesai mensyarahkan bait syair yang ke berapa sebelum ni? 526. 526 berkaitan dengan sebahagian daripada amalan-amalan haji. Masih berbaki lagi yang ada kaitan dengannya, iaitu kata pengarang, wa ba'da yaumil 'idi lizawali tarmil jimara al-kulla bitawali. Terjemahannya, selepas hari raya Aidil Adha, iaitu selepas waktu zuhur, hendaklah kamu melontar di kesemua jamrah secara berturut-turut. Wa ba'da yaumil 'id, dan selepas ba'da tu selepas yaumil 'id, hari raya. Hari raya haji selepas hari raya haji. Maksudnya apa? Hari raya haji 10, selepas 10 11. Itu maksud selepas hari raya haji. Lizawal. Lizawal tu maksudnya ketika tergelincirnya matahari. Selepas hari yang ke-10, ketika tergelincirnya matahari, iaitu ketika masuknya waktu zuhur, tarmi, kamu melontar al-jimar al-kulla. Al-jimar al-kulla, jamrah kesemuanya sekali. Ada berapa jamrah kesemuanya? Ada berapa tempat melontar? Ada 3. Itu yang dimaksudkan jamrah kesemuanya sekali. Kesemuanya sekali. Kemudian bitawali, secara berurutan. Bitawali ini satu terjemahan dia berturut-turut, secara berturut-turut dan berurutan. Maksud dia apa? Maksud dia pada hari ke-11, pada hari ke-12 dan pada hari yang ke-13 ada yang disebut sebagai melontar pada hari-hari tasyrik. Melontar pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ni 11, 12, 13. Hari raya pertama kita ada melontar. Tetapi lontaran itu hanya di satu jamrah sahaja, iaitu jamratul aqabah. Adapun pada hari yang ke-11, pada hari yang ke-12 dan pada hari yang ke-13, maka diwajibkan untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Ketiga-tiga jamrah. Kita ada jamrah wusta, jamrah ula
dan kita ada jamrah Aqabah. Maka ia perlu dibuat mengikut urutan. Kalau hari yang ke-10 kita melontar hanya Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah ni yang paling hujung. Yang ketiga. Yang kita akan lontar pada hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13. Maka ia hendaklah dibuat pertama ikut tertib. Nombor 1 letak nombor 1. Nombor 2 letak nombor 2. Nombor 3 letak nombor 3. Kalau satu orang tu hari yang ke-11 dan seterusnya itu dia mulakan dengan Jamratul Aqabah contohnya. Sedangkan ia berada pada kedudukan nombor 3. Ataupun yang nombor 2 dia jadikan nombor 1 misalnya. Tidak mengikut tertib. Maka yang dibuat tidak mengikut tertib itu hukumnya tidak sah. Contohnya satu orang itu melontar 3, 2, 1. Terbalik. Contoh. 3, 2, 1. Jadi adakah sah? Tak. Berapa yang sah? 1 je. Yang mana yang sah? Yang Aqabah tadi je. Sebab 10 bulan. Hari ke-11. Hari ke-11. Yang dia melontar 3, 2, 1. Yang satu jadilah. Yang satu sah. Ataupun dia melontar 2, 3, 1. Satu juga yang 2, 1, 3? Satu juga. Satu juga. Maknanya selagi mana 1 tidak dibuat, nombor 2 tidak sah, nombor 3 tidak sah. Mana-mana masa yang dibuat nombor 1, walaupun nombor 1 itu dibuat kali yang kedua ataupun pada urutan yang ketiga, nombor 1 itu adalah 1. Maka maknanya kalau dia buat 3, 2, 1, 1, maka dia kena ulang balik 2 dan 3. 2, 1, 3, 1 juga. Dia kena ulang balik 2 dan 3. Kalau dia buat 3, 1, 2? 3, 1, 2. 3, 1, 2. 1, 2 tu dah betul. Maka dia kena ulang balik yang ketiga. 3. Begitulah cara dia. Urutan tu macam mana Ustaz? Yang pertama ni yang mana satu? Yang pertama Jamratul Ula, Wusta, Kubra. Dia memang susunan dia tu ikut urutan. Yang paling dekat dengan Mina, maka itulah yang nombor 1. Kemudian yang nombor 2, kemudian yang nombor 3. Dan saya dah sebut dah bahawasanya Jamratul Aqabah ni daripada segi kedudukan dia itu sebenarnya berada di luar daripada bumi Mina. Mungkin kita tidak tahu sebab kita nampak dia macam ada dalam satu kompleks saja. Sebenarnya daripada segi kedudukannya dia berada di luar daripada bumi Mina. Sebab itu orang yang nak bermalam di Mina, dia jangan bermalam dekat kawasan yang berhampiran ataupun setentang ataupun selepas Jamratul Aqabah. Sebab kawasan itu bukanlah termasuk dalam Mina. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan waktu melontar itu selepas zuhur. Waktu melontar selepas zuhur. Sebelum kita nak bicarakan tentang waktu melontar, tadi digunakan perkataan berturut-turut. Berturut-turut dalam melontar ni dia tidak wajib. Hukumnya sunat. Yang wajib mengikut tertib, mengikut susunan. Yang berturut-turut hukumnya adalah sunat. Maksudnya satu orang dia melontar yang pertama, kemudian dia melontar yang kedua, yang ketiga sakit perut ataupun dia penat, dia nak pergi makan. Dia makan kemudian tertidur pula, kemudian tidur lama pula, menyebabkan berlaku jarak antara nombor 2 dengan nombor 3. Dan begitulah contoh-contoh yang lain. Adakah ramyun dia ataupun melontar dia itu sah? Tidak ada masalah. Menurut pendapat yang muktamad, tidak disyaratkan berturut-turut dalam melontar. Sama macam masalah tawaf. Di dalam tawaf sebanyak 7 kali, menurut pendapat yang muktamad tidak disyaratkan berturut-turut. Kalau satu orang dia tawaf 1, 2, 3, kemudian dia pergi rehat. Dia pergi makan, dia pergi tandas, yang mengambil masa berapa lama pun. Kemudian dia sambung semula, maka dia hanya perlu menyambung semula, bukan memulakan semula.
Nombor 4 dan seterusnya, dia berpada dengan menyambung sahaja, tidak disyaratkan untuk dia memulakan semula daripada awal. Berapapun jarak masa yang dia ambil terpisah antara yang sebelum dengan yang selepasnya. Itu adalah masalah yang sama dengan masalah yang kita sedang bicarakan ini. Dan waktu melontar selepas daripada Zuhur. Baik. Itu baru untuk baik yang ke-527. Kita akan sambung lepas ni. Untuk anda rakan pendengar, bagi yang mengikuti secara langsung di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share. Dan kita akan sambung selepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian tahsinul ibadah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran menerusi rancangan tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Perkongsian kita hari ini, kita menyambung pengajian Matan Zubaid dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Kita tadi dah sampai untuk bait yang ke-527. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita. Sebelum kita berhenti rehat tadi, kita sebut berkaitan dengan waktu melontar ni selepas daripada Zuhur, tergelincir matahari. Bagi setiap hari. Maksudnya, bermulanya waktu melontar hari yang ke-11 ialah apabila masuknya Zuhur hari yang ke-11. Bermulanya waktu melontar hari ke-12 adalah apabila masuknya Zuhur hari yang ke-12. Bermula waktu melontar hari yang ke-13, begitulah juga, iaitu Zuhur. Itu waktu mula dia. Waktu tamatnya adalah apabila tenggelamnya matahari hari tasyrik. Tenggelamnya matahari hari terakhir daripada hari tasyrik. Hari terakhir. Bukan hari-hari tasyrik. Hari yang terakhir. Maknanya apa? 11,
12 hari yang ke-13. Tenggelam sahaja matahari hari yang ke-13, tamatlah waktu melontar bagi hari-hari yang sebelumnya. Maksudnya, satu orang boleh menangguhkan melontar hari yang ke-11 pada hari yang ke-12. Bahkan pada hari yang ke-13. Sehinggalah apa? Sehinggalah tenggelamnya matahari, maka tiada lagi melontar. Tiada lagi waktu untuk melontar dan dia hanya perlu bayar dam. Seperti mana jamrah itu perlu dijaga ataupun diraikan susunannya ketika melontar, begitulah juga hari-hari melontar perlu dijaga susunannya. Maknanya, selagi kita belum selesai melontar hari yang ke-11, maka kalau kita melontar hari yang ke-12, dia dikira hari yang ke-11. Tak sampai, tak selesai. Selagi belum selesai yang 11 tu belum selesai, maka semua yang kita buat dikira yang 11. Selepas selesai 11, barulah boleh dikira yang ke-12. Barulah boleh dikira yang ke-13. Maksud selesai melontar tu maksudnya setiap jamrah itu selesai melontar 7 biji batu. Maknanya kalau satu orang itu dia melontar jamrah yang pertama 6 biji batu, dia pergi yang nombor 2 7 biji, yang nombor 3 7 biji, kita kira yang nombor 2 dengan nombor 3 tidak sah. Kerana apa? Selagi belum sah nombor 1, nombor 2 tidak sah. Selagi belum sah nombor 2, nombor 3 tidak sah. Itu tuntutan daripada menjaga tertib ketika melontar. Jadi ada jemaah yang dia tangguhkan melontar itu, misalnya melontar untuk hari yang 11-12 ni dia buat macam ni. Dia buat hari yang ke-12. Hari yang ke-12 dia buat untuk hari yang ke-11 dan hari yang ke-12. Digabungkan sekali. Dia gabungkan. Dan untuk menggabungkan itu perlu ikut urutan. Tak boleh kita melontar jamrah pertama 7 ini untuk hari yang ke-11. 7 ini untuk hari yang ke-12, beredar ke jamrah yang kedua. 7 hari ke-11, 7 hari ke-12. Tak boleh buat macam tu. Kena selesai satu pusingan. Maksudnya kena buat yang pertama dulu. Selesai hari yang ke-11, 1, 2, 3 baru sempurna. Kemudian barulah patah balik. Oh, dia kena patah balik. Patah balik pula pergi ke untuk yang pertama kedua. Untuk hari yang ke-12 pula. Dia tak boleh seperti yang saya sebutkan tadi. Tak boleh. Sebab kalau kita melontar 7, kita niat ini untuk hari ke-11. 7 ini hari ke-12, maknanya apa? Kita melontar hari yang ke-12 sedangkan belum sempurna lagi hari yang ke-11. Hari yang ke-11. Itu urutan dia yang perlu dijaga dan diraikan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Boleh faham kan? Boleh. Kemudian waktu melontar ni macam sebut tadi lah, lepas Zuhur. Jadi kalau dia nak melontar hari yang ke-11 digabung hari 12, dia kena buat bila? Lepas Zuhur lah. Lepas Zuhur. Daripada lepas Zuhur sampailah tenggelam matahari esok, itulah waktu dia. Dia boleh buat. Jadi ada jemaah pilih malam. Jadi malam hari ke-12 kita kumpulkan lontaran untuk kedua-dua hari tersebut. Kerana waktunya selepas Zuhur. Ini adalah merupakan syarat yang ditetapkan di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, di dalam mazhab Imam Malik, bahawasanya melontar itu hendaklah selepas Zuhur. Namun yang diamalkan ataupun yang difatwakan untuk jemaah haji boleh melontar sebelum daripada itu. Bagi mereka yang ada kemampuan, mereka yang kuat, muda, boleh uruskan masa dia, maka sangat sewajarnya dia mengambil sikap ihtiyat, hati-hati. Iaitu tak apalah, walaupun di sana ada fatwa kata boleh melontar sebelum Zuhur, tapi saya tak mau buat. Saya nak ambil yang lebih hati-hati. Orang lain itu hak dia untuk mengikut fatwa, dengan syarat fatwa itu muktabar. Maka saya secara peribadi ingin menjaga dan mengamalkan melontar hanyalah selepas
daripada zuhur untuk setiap hari. Dan kalaulah hanya kita melihat dari sudut mazhab al-Imam Syafi'i sahaja, maka kalau dibuat melontar itu sebelum daripada zuhur, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Waktu melontar yang disebut lepas zuhur ni dia sama macam waktu semayang. Dari segi kalau kita semayang waktu belum masuk lagi, maka semayang kita tidak sah. Maka begitulah juga kalau kita melontar waktu tak masuk lagi, berdasarkan mazhab Syafi'i, maka hukumnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak sah. Melontar ni dia hukumnya adalah wajib. Wajib sebanyak 3 hari bagi mereka yang tidak buat nafar awal. 11, 12, 13. Siapa yang tidak buat nafar awal, dia kena melontar 3 hari. Siapa yang melakukan nafar awal, maka dia hanya wajib melontar 2 hari. 2 hari sahaja. Okey? Nafar awal ni maksudnya dia meninggalkan Mina sebelum daripada maghrib hari yang ke-12. Kalau kita tak nak melontar hari yang ke-13, kita kena pastikan kita tinggalkan bumi Mina sebelum maghrib hari yang ke-12. Tapi kena selesaikan semua lah Ustaz. Kena selesaikan melontar hari 12, hari ke-11. Sebelum maghrib kita sudah meninggalkan Mina, ataupun kita sedang dalam perjalanan meninggalkan Mina, dalam proses meninggalkan. Tapi kalau kita ada lagi waktu tenggelam matahari, maka maknanya kita kena tunggu lagi sampai esok. Bermalam, kemudian melontar pada keesokan harinya. Itu dia, berkaitan dengan melontar di Mina pada hari-hari tasyrik. Bisnaini, kata pengarang, min halqin wa ramyin nahri awit tawafi halaqal mudhufri wal halqu wal lubsu wa saydun wa yubahu bithalithin wat'un wa aqdun wa nikah. Terjemahannya dengan melakukan 2 daripada 3 perkara, iaitu bercukur atau bergunting, melontar jamrah atau tawaf. Maka halal untuknya memotong kuku, bercukur, memakai pakaian berjahit dan memburu binatang. Dan dengan melakukan yang ketiga, iaitu setelah melakukan kedua-dua perkara tersebut, maka harus dan halal bersetubuh akad nikah dan juga berkahwin. Bila kita belajar bab haji ni, kita perlu belajar istilah tahallul awal, tahallul sani. Tahallul awal, tahallul sani. Sani ni maknanya 2 lah. Yang kedua. Tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Kaedah dia mudah je kita ingat. Sekiranya kita telah buat 2 daripada 3, maka kita selesai tahallul awal. Sekiranya kita sudah melakukan ketiga-tiganya sekali, maka kita selesai tahallul sani. Apakah 3 perkara itu? Pertama, bercukur, tawaf dan juga apa? Dan juga melontar. Melontar. Itulah yang disebut oleh pengarang bisnaini, dengan 2 daripada apa? Min, daripada halqin, bercukur, waramyin nahri, melontar pada hari raya, hari pertama di Jamratul Aqabah. Kemudian ataupun tawaf. Ini 3 perkara tu. Bercukur, melontar Jamratul Aqabah dan tawaf. Kalau 2 daripada 3 ni kita dah buat, maka kita selesai tahallul awal. Kalau kita dah sempurnakan yang ketiga, maka kita selesai tahallul sani. Apa faedahnya ataupun apa perbezaannya kalau dah buat tahallul awal dan sudah selesai tahallul sani? Faedahnya, kata pengarang, bisnaini min halqin wa ramyin nahri awit tawafi halaqal mudhufri. Daripada segi apakah yang sudah halal. Bila kita ihram, banyak perkara yang diharamkan untuk kita buat. Apabila kita dah selesai tahallul awal, sebahagian halal.
sebahagian lagi masih haram. Apabila kita sudah menyempurnakan yang ketiga, kesemuanya jadi halal. Jadi apakah perkara yang kalau kita selesai tahallul awal maka ia menjadi halal? Disebutkan di sini, pertama, qalmuz zufri, potong kuku, wal halqu, bercukur, mencabut bulu, wal lubsu, memakai pakaian, wasaidun, memburu. Termasuklah juga pakai minyak wangi yang tak disebutkan di sini. Semua benda ni kalau kita dah tahallul awal, kita dah boleh tukar baju pakai jubah. Kita dah boleh cukur bulu. Kita dah boleh potong rambut, kita dah boleh ketik kuku, semua boleh. Boleh pakai minyak wangi. Jadi biasanya perjalanan jemaah kita pada hari yang ke-10 petang mereka akan melontar Jamratul Aqabah. Kemudian cukur. Kemudian akan bercukur. Maknanya dua perkara dah buat. Yang belum buat lagi tawaf. Dan biasanya jemaah kita akan tawaf lambat. Lambat ni maksudnya apabila mereka sudah beredar daripada Mina, iaitu selepas hari yang ke-13 ataupun kalau buat nafar awal iaitu hari ke-12 sudah meninggalkan Mina, barulah buat tawaf di Mekah. Maknanya untuk sempurnakan tiga perkara itu hanya lebih kurang pada hari yang ke-13 barulah dapat disempurnakan. Adapun jemaah yang dia pergi awal Mekah, malam raya terus pergi tawaf di sana. Kemudian pergi ke Mina, Jamratul Aqabah, kemudian bercukur. Hari raya pertama sudah tahallul, sempurna tahallulnya. Sani terus. Hari pertama sudah sempurna. Jadi dia bergantung kepada pergerakan kita. Formulanya 2 daripada 3 tahallul awal, yang ketiga tahallul sani, tahallul yang kedua. Dengan tahallul awal, perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita masih lagi haram. Itu kaedah dia. Perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita masih lagi haram hukumnya. Jadi apa dia? Perkara yang dimaksudkan perkara yang berkaitan dengan wanita, iaitu disebut di sini bersetubuh, kemudian akad nikah. Akad nikah ni maknanya dia akad orang. Dia ada anak nak kahwin, dia belum selesai tahallul salis, dia buat akad nikah, maka tak boleh. Ataupun nikah itu sendiri tak boleh. Sama ada dia jadi pengantin, ataupun dia jadi wali, ataupun dia jadi wakil. Ini semua kita panggil, nak mudah ingat, sebelum selesai tahallul sani, segala perkara yang berkaitan dengan wanita, maka hukumnya masih lagi tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ada hadis yang berbunyi, idza ramaitumul jamrah faqad halalakum kullu syai'in illa nisa. Ada riwayat yang lain, idza ramaitum wa halaqtum wa dhabhtum faqad halalakum at-tib wath-thiyab wa kullu syai'in illa nisa. Nabi kata kalau kamu dah melontar, kalau kamu dah bercukur, maknanya dah buat 2, maka halallah kamu pakai minyak wangi, halallah kamu pakai pakaian, dan halallah kamu semua perkara yang diharamkan sebelum ini, illan nisa, kecuali perempuan, kecuali nikah dalam riwayat yang lain. Maka daripada hadis inilah mazhab Syafi'i ambil bahawasanya hanya apabila selesai tahallul sani barulah boleh kita kata semua perkara yang haram sebelum ini menjadi halal. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan pada hari ini, perkongsian kita dalam Tasniful Ibadah. Jadi untuk anda rakan pendengar ada soalan, mungkin kita ada ruang waktu juga sekarang ni untuk anda tanyakan soalan bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Sedikitlah tapi ni pasal solat, kita tak nak ambil solat dulu Ustaz. Jadi kita sampai hujung-hujung Ustaz. Mungkin hujung ni ada kata-kata akhir dan juga pesan-pesan Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Saya selalu dan suka untuk menggalakkan para pendengar untuk berusaha mengerjakan haji. Amin. Secepat yang kita mampu melakukan. Ada riwayat yang menyebut hujju, buatlah haji qabla an tumna'u, sebelum kamu dihalang daripada melakukan haji. Sebagai suatu galakan,
mengerjakannya dengan kadar segera. Dan galakan itu bertukar menjadi suruhan dan kewajipan ke atas mereka yang mempunyai kemampuan. Satu, kemampuan pada zaman ini ditambah dengan memiliki yang disebut sebagai visa lah, memiliki visa. Ia sudah menjadi salah satu daripada syarat istita'ah, syarat mampu untuk buat haji. Kalau dia memiliki wang, dia memiliki kesihatan, tetapi dia tidak mempunyai keizinan yang ataupun dipanggil visa, dia tidak dapat juga untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di sana ada ruang-ruang dan ada laluan. Misalnya bagi orang yang berkemampuan untuk mendapatkan perkara tersebut, maka dia usahakan. Dia usahakan supaya bagusnya pergi kalau boleh waktu kita masih muda. Sebab kita nak target ni bukan nak buat haji sekali, nak buat haji 3 kali. Mendapatkan fadilat. Siapa yang melaksanakan haji sekali, dia telah melaksanakan tuntutan ataupun kefarduan ke atas diri dia. Siapa yang buat sebanyak 2 kali, maka dia telah memberi hutang kepada Allah. Dan siapa yang melakukannya kali yang ketiga, maka Allah haramkan neraka daripada dirinya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita semua dan memberi ataupun mencampakkan rasa cinta yang mendalam kepada di dalam hati kita kepada bumi Mekah, kepada bumi Madinah, dan kita pergi ke sana bukan atas nama melancong, bukan atas nama melawat, tetapi dia adalah sesuatu perkara yang merupakan ibadah. Ia merupakan suatu yang dipanggil menunjukkan kesetiaan dan rasa syukur kepada orang yang telah banyak berjasa kepada kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niat-niat itulah yang kita hadirkan, yang kita pupuk dalam diri kita saat kita melaksanakan umrah. Saya pernah sebut sebelum ini, kita perlu sentiasa upgrade. Kita perlu sentiasa baiki niat kita. Baiki cara kita mempersembahkan ibadah kita ketika setiap kali kita datang mengerjakan umrah, supaya umrah kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini untuk mereka yang kerap pergi ke sana, khususnya para mutawif misalnya. Maka janganlah orang Melayu kata alah bisa tegal biasa, kerana kita selalu pergi. Mungkin rasa pertama yang kita rasa itu sudah tidak ada pada siri-siri perjalanan kita yang seterusnya. Maka sebelum kita pergi, kita cuba hadirkan balik, kita cuba pupuk hati kita yang sudah menjadi biasa itu, mungkin dengan banyak membaca hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fadilat Madinah, berkaitan dengan fadilat Mekah, keagungan Mekah. Kita sebelum pergi kita baca balik supaya remind dia, datang balik imbasan memori, supaya rasa itu kekal paling kurang seperti kali pertama datang. Bahkan kita mahukan setiap kali datang dia akan menambah lagi cinta dan ta'zim kita kepada kedua tanah tersebut. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Semangat kepada kami semua. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan kita terus memantapkan iman dan juga niat kita untuk sentiasa menziarah, bukan sekadar ziarah Ustaz kan, tapi kita pergi untuk ibadah di kedua-dua bumi berakat itu, insya-Allah. Kita sampai hujung. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Sampai bertemu lagi minggu hadapan untuk sesi soal jawab, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.